untuk berkongsi dengan anda bagaimana kita nak baiki diri kita. Saya ingin tegaskan dalam seminar ini bukan kita nak mengajar, tetapi lebih kepada nak mengajak, iaitu mengajar ni orang tak tahu, kita nak bagi tahu, tetapi mengajak ni kita dah sama-sama tahu, tetapi atas sifat seorang insan kadang-kadang alpa dan terlupa. Jadi seminar ini adalah untuk mengajak kita sama-sama memperbaiki diri kita ke arah menjadi hamba Allah yang lebih baik dan juga khalifah yang boleh memberi lebih banyak kebaikan. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Ya, Allah tidak ciptakan kita sia-sia saja-saja. Ada tujuan yang besar di sebalik penciptaan kita. Ya, memang orang tahu semua tujuan kita diciptakan adalah untuk menjadi hamba Allah, yang kedua untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tetapi bagaimana perincian supaya sense of mission ataupun rasa benar-benar dipantau oleh tujuan hidup yang tepat ini kita dapat terjemahkan dalam tugasan kita, sama ada tugasan kita di dalam keluarga ataupun di dalam organisasi, di tempat kerja atau di dalam masyarakat. Bagaimana kita sentiasa ada khalifah mindset, pemikiran berasaskan khalifah, iaitu sentiasa nak fikirkan nak bagi kebaikan saja kepada orang. Jadi inilah yang akan kita kongsikan supaya insya-Allah masyarakat kita menjadi satu masyarakat yang lebih baik. Suami yang lebih baik, isteri yang lebih baik, ketua yang lebih baik, pengikut yang lebih baik, yang mana dengannya insya-Allah kita akan memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, kemudian memperbaiki masyarakat kita dan insya-Allah negara kita. Berilah sokongan dan insya-Allah berilah dukungan, dan insya-Allah kita umpama tangan kiri dan tangan kanan kotor, tangan kiri kotor, tetapi dengan interaksi yang harmoni, insya-Allah kedua-dua tangan akan menjadi bersih. Itulah harapan kita, sebenarnya baiki diri kita dan untuk memperbaiki orang lain dan masyarakat kita, insya-Allah. Bertemu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan nikmat serta limpah kurnianya, hidayah dan taufiknya, Allah telah menemukan kita dalam ruang ilmu ini. Pertemuan ini tidaklah berlaku secara kebetulan. Justru tidak ada yang kebetulan di sisi Allah. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, pasti dengan tujuannya. Apakah tujuan kita bertemu di dalam majlis ilmu? Tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapat rahmat, hidayah dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru ilmu adalah jalan menuju iman. Dan iman adalah jalan menuju syurga. Sebab itu kita katakan bahawa bila kita datang untuk menuntut ilmu, kita sebenarnya sedang berjalan ke arah jalan yang membawa kita kepada syurga, insya-Allah. Insya-Allah kita yakin bahawa kebahagiaan bukan saja berada di hujung jalan, tetapi kebahagiaan berada di sepanjang jalan ini, insya-Allah. Baik, pada kali ini saya ingin berbincang dan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang roadmap ataupun satu kerangka besar, peta besar bagaimana untuk kita menjadi seorang yang baik. Ini bersesuaian dengan satu program seminar untuk baiki diri secara online yang kita adakan insya-Allah nanti. Baik, secara ringkas saya katakan bahawa saya bukanlah orang yang baik, tetapi saya sendiri sedang bertatih ataupun bermujahadah untuk menjadi orang yang baik. Jadi insya-Allah apa yang saya akan kongsikan adalah sama-sama kita sebagai murid, sama-sama kita sebagai seorang yang sedang bermujahadah jatuh dan bangun untuk menjadi seorang yang baik. Baik, ada 4 perkara yang perlu kita selesaikan apabila kita nak menjadi seorang yang baik. Yang pertama, kita kena kenal pasti siapa dia, orang yang baik, ataupun ciri-cirinya, sifat-sifatnya orang yang baik. Ini mesti ada dalam
minda kita, end in mind kita, ya, bahawa orang yang baik ni ini sifatnya. Sebab kalau kita tak tahu siapa orang yang baik, kita tidak akan dapat mengidamkan ataupun mengimpikan untuk menjadi orang seperti itu. Pertama, semuanya mesti jelas pada minda kita siapa orang yang baik. Yang kedua, kita perlu ada satu kekuatan, dan kekuatan itu dapat dengan menjawab soalan kenapa kita perlu jadi baik. Tadi who, sekarang why. Kenapa kita perlu jadi baik? Apa ganjarannya? Dan apa mudaratnya kalau kita tak jadi baik? Ini yang kedua, iaitu kenapa perlu kita jadi baik. Yang ketiga ialah how, ataupun bagaimana jalan kita nak jadi baik, apa kaedah kita nak jadi baik, apa langkah-langkahnya, apa tipsnya, apa kiatnya untuk kita menjadi seorang yang baik. Dan yang keempat ialah kita perlu membayar harga untuk menjadi seorang yang baik. Apabila suatu yang kita buru itu suatu yang berharga, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tentulah banyak akibatnya, banyak penanggungannya dan banyak kesusahannya. Sebab itu tak ramai orang yang jadi baik, kerana harga untuk menjadi orang yang baik adalah harga yang sangat mahal. Jalan untuk kita mendapat syurga ialah satu jalan yang sangat sukar. Tetapi kita tidak ada pilihan. Sebab itu dikatakan, syurga, mujahadah itu pahit, kerana syurga itu manis. Jadi apa yang kita perlu laksanakan, yang keempat ialah kita perlu membayar harga untuk jadi baik. Baik, saya mulakan dulu dengan siapa orang yang baik. Bila kita kata siapa orang yang baik, kita tidak boleh menjawab menggunakan akal fikiran kita. Akal kita terbatas. Tetapi kita perlu merujuk kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ilmu Allah maha luas berbanding akal kita yang terbatas. Jadi kalau kita merujuk kepada Allah pencipta, kita akan dapat jawapan yang muktamad, yang tuntas. Tetapi kalau kita tanya kepada manusia, siapa manusia yang baik, kita akan dapat pelbagai jawapan. A mungkin kata orang ni baik, B kata orang begini pula jadi baik. Jadi kita akan mendapat satu jawapan yang bercanggah, yang orang kata sampai ke satu kesimpulan, orang yang baik ni relatif dan subjektif sifatnya. Tetapi tidak. Orang yang baik muktamad, tuntas, memang jelas. Baik. Untuk itu, siapakah manusia yang baik? Kita tidak boleh merujuk kepada manusia, tapi merujuk kepada Allah. Dan ini berarti kita merujuk Al-Quran. Jadi bila kita merujuk Al-Quran dan Al-Hadis, kalau kita lihat, orang yang baik ini orang yang menjalankan dua peranan, seperti mana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Reason for our existence. Kenapa kita datang ke atas muka bumi ni? Dia ada dua. Pertama, Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi manusia yang baik pertama, manusia yang menjalankan peranannya sebagai hamba, ataupun yang dikatakan beribadah. Yang kedua, peranan manusia di atas muka bumi ini, Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dicipta oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kalau tadi sebagai hamba Allah kita perlu beribadah, tetapi sebagai khalifah kita perlu menjalankan amanah. Amanah apa? Amanah yang ditulis di dalam kitab-kitab ialah siasatud dunia wa iqamatud din. Mengurus tadbir dunia ni, mengatur dunia ni dengan menegakkan agama, dengan SOP ataupun peraturan-peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai hamba Allah kita perlu jadi baik, sebagai khalifah kita perlu memberi kebaikan. Sebagai hamba Allah kita perlu jadi soleh, sebagai khalifah kita kena jadi musleh. Jadi tak cukup orang yang baik itu hanya baik pada dirinya, tetapi dia boleh memberi kebaikan pada manusia lain, pada haiwan dan alam. Kerana manusia ada tanggungjawabnya sebagai khalifah. Baik, sekarang kita perincikan sedikit yang dikatakan hamba Allah tu macam mana. Jadi yang dikatakan hamba Allah, sebab kalau kita lihat sekarang konsep ataupun ruang lingkup ibadah itu kadang-kadang dipersempitkan. Baik, bila kita kata tentang ibadah, dihuraikan oleh para ulama-ulama dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kita lihat ibadah ni terbagi pada tiga. Yang pertama ibadah asas, yang kedua ibadah sunat,
Yang ketiga, ibadah umum. Ibadah asas yang dikatakan ta'abudi, ibadah sunat dikata taqarrubi, dan yang dikatakan ibadah umum ini adalah amal soleh. Baik, apa yang dikatakan ibadah asas? Ibadah asas terbagi pada dua saja, iaitu mempelajari, memahami serta meyakini rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 ni yang kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya. Semua percaya. No action. Ya, tidak ada tindakan, hanya percaya saja. Ini yang rukun iman yang 6. Kemudian yang kedua dalam ibadah asas ni ialah rukun Islam. Rukun Islam yang 5. Ya, kalau kamu percaya, kalau kamu kena buktikan dengan syahadah. Kena mengucap, kena ikrar. Itu mengucap 2 kalimah syahadah. Kamu kena solat, kita kena solat, kita kena puasa, kita kena zakat. Ini yang dikatakan rukun Islam yang 5. Baik. Kalau kita lihat, inilah ibadah yang pertama, iaitu ibadah asas. Tak cukup. Apabila kita melaksanakan ibadah asas, ini baru yang dikatakan obligation yang asas. Tetapi kita kena yakin bahawa dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan, contohnya solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, tentu ada defek ataupun kecacatan atau lompang yang di mana-mana yang ada kekurangan. Maka di sini datanglah ibadah yang kedua, iaitu ibadah sunat ataupun taqarrubi. Ibadah taqarrubi ini adalah untuk menampung kekurangan dalam ibadah asas. Kalau ada kekurangan dalam solat 5 waktu, ditampung oleh contoh solat-solat sunat. Kalau ada kekurangan dalam ibadah haji, ditampung oleh ibadah umrah contoh. Begitu juga zikir, wirid, sedekah dan sebagainya, ini ibadah sunat. Ya, pertama, ya, dia punya fungsi ataupun fungsi ibadah sunat ni adalah untuk menampung kekurangan dalam ibadah asas. Yang kedua, dikatakan taqarrubi, artinya taqarrub. Taqarrub artinya mendekat. Jadi ibadah sunat adalah satu ibadah ekstra yang kita lakukan untuk mendapat kasih sayang Allah. Jadi tak cukup dengan ibadah asas semata-mata, tapi perlu ada ibadah sunat, kerana dengan ibadah sunat barulah kita buat sesuatu yang dapat kasih sayang daripada Allah. Bila Allah dah sayang, maka segalanya akan dipermudahkan untuk kita. Jadi jangan pandang ringan ibadah sunat, ya. Dan yang ketiga, ya, kalau kita fikirkan, kalaulah ibadah tu setakat ibadah asas dan ibadah sunat, hanya beberapa masa saja yang kita ambil. Solat contoh, mungkin satu solat fardu mungkin ambil masa 5 minit. Daripada takbir sampailah kita memberi salam yang kedua, mungkin 5 minit kita tengok. Tetapi banyak perkara-perkara yang lain yang kita buat itu lebih lama daripada solat. Kalau 5 minit satu waktu solat, 5 kali 5, 25 minit. Kita shopping pun 1 jam lebih. Ya, kita berkebun. Kalau orang yang menjadi peladang, kita bekerja di premis-premis perniagaan. Siapa yang berniaga, siapa yang bekerja di pejabat dan sebagainya, tentulah ambil masa 8 jam. Jadi inilah relevannya untuk kita bincang ibadah yang ketiga. Ibadah yang ketiga inilah yang dikatakan ibadah umum ataupun amal soleh. Ya, yang mana selain daripada ibadah asas, selain daripada ibadah sunat, ya, aktiviti kita daripada sekecil-kecil perbuatan sampailah sebesar-besarnya termasuk dalam amal soleh. Ya, ini yang penting. Di sinilah yang selalu berlaku ketirisan dan kebocoran, ya, yang mana kadang-kadang kalau kita tidak cakna, ya, kita tidak terperinci untuk mempelajari tentang ibadah umum ni, kadang-kadang masa terbuang begitu saja. Ya, contoh, kita tahu ketika kita pegang tasbih dan kita bertasbih subhanallah, kita bertahmid alhamdulillah, kemudian bertakbir Allahu akbar, kita tahu itu ibadah. Tetapi hakikatnya seorang driver lebih banyak pegang steering daripada pegang tasbih. Ya, kita hari ini lebih banyak pegang tetikus ataupun yang dikata iPad kita, handphone kita daripada memegang Al-Quran contoh. Jadi cabaran kita ialah bagaimana ketika pegang Quran, ya, juga satu ibadah, ya, dan ketika kita pegang tasbih, pegang steering kereta, pegang cangkul dan sebagainya, itu juga dikatakan ibadah. Kerana ibadah itu luas. Sebab bila kita katakan wama halaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah bukan part time, tetapi full time.
Tak cukup full time, tetapi mesti overtime, ya. Yang mana inilah yang kita katakan penting kalau kita lihat dalam ibadah yang dikatakan ibadah umum ataupun yang dikatakan amal soleh. InsyaAllah saya akan perincikan sedikit lebih lanjut lagi, ya, lebih jelas lagi pada seminar nanti. Kita akan tengok macam mana kerja tu menjadi satu ibadah. Sebab dia ada syarat-syarat dia, yang mana kita kena lihat ada 6 syarat-syarat untuk satu pekerjaan tu jadi ibadah. Ya, masak jadi ibadah, 6 syarat. Bermain boleh, bersukan boleh jadi ibadah dengan menempuh syarat-syaratnya. Jadi ini akan kita perincikan dalam seminar kita, insya-Allah. Baik, yang kedua, sebagai khalifah kita kena urus tadbir dunia ini. Kena makmurkan dunia ini. Jadi kalau sekadar nak jadi baik saja, tentulah malaikat yang dilantik menjadi khalifah. Tetapi malaikat tidak dilantik menjadi khalifah, tetapi sebaliknya manusia yang dilantik. Jadi untuk memakmurkan muka bumi ini, walaupun ada juga kebimbangan daripada malaikat yang manusia ni akan distract ataupun akan menghancurkan dunia, tetapi Allah melihat potensi, ya, manusia, dan Allah Maha tahulah. Ini yang dikatakan wa'allama adama asma'akullaha. Dia ajar kepada Nabi Adam tu nama-nama benda yang bila ditanya kepada malaikat tak dapat jawab. Itu yang dikatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini kalimah pengakuan, confession daripada malaikat, yang mensucikan Allah, dan mereka tidak tahu mereka. Tetapi apa yang Allah ajar kepada Nabi Adam, ini yang dikatakan attribute of nature. Bukan sekadar asma'akullah, itu bukan nama-nama benda, itu bukan saja nama, ini pokok, ini haiwan, bukan begitu. Tetapi attribute of nature, ataupun yang dikatakan isi kepada pengetahuan, isi kepada kehidupan, yang Nabi Adam akan jadi pemakmurnya. Jadi para ulama menggunakan satu istilah, ya, dia kata apa yang diajar kepada Nabi Adam ialah teknologi kehidupan, ya, teknologi kehidupan. Jadi ini yang dikatakan masuk dalam urusan khalifah. Jadi ilmu ini telah ditunjukkan oleh Allah dalam 2 bentuk. Yang pertama, untuk menjadi khalifah, khalifah itu manusia mesti mematuhi hukum syariatullah dan mesti memahami juga dan mematuhi hukum sunnatullah. Apa dia syariatullah? Apa dikata hukum sunnatullah? Apa impaknya sebagai peranan dalam menjalankan peranan sebagai khalifah? Ini juga saya akan perincikan nanti. Apa yang dimaksudkan dengan syariatullah, iaitu 5 hukum, dan apa yang dikatakan sunnatullah, yang dikatakan la tahwila, la tabdila, yang tidak bertukar ganti, yang tidak berubah-ubah, sunnatullah, cause and effect, ataupun law of nature yang dikatakan. Nanti kita akan tengok insya-Allah secara terperinci. Pada asasnya begini, menjadi seorang khalifah ialah apabila kita dapat memakmurkan dunia ini berdasarkan 5 hukum. Tadi 5 hukum yang wajib ataupun yang halal, kemudian yang haram kita jangan lakukan, kemudian yang sunat, kemudian yang makruh, yang 5 yang mubah atau yang harus. Ini mematuhi hukum syariatullah dan mematuhi juga hukum yang dikatakan sunnatullah. Jadi kita kena memahami contoh sifat macam gravity, ya, bagaimana arus elektrik, misal kata, bagaimana sains tabi'i dan juga sains tulen. Kita kena belajar perkara-perkara ini. Jadi ini mencetuskan peranan khalifah ini, dengannya kita boleh memberi kebaikan kepada orang lain. Jadi kita semua ada khalifah. Ini yang dikatakan kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin, ada khalifah. Kerana apa? Kerana dengan khalifah lah kita, dengan peranan sebagai khalifah lah kita memberi kebaikan pada orang lain. Dalam Islam, ya, seorang nelayan adalah seorang khalifah. Seorang buruh adalah seorang khalifah, doktor, jurutera, accountant, penulis, apa saja, mereka adalah khalifah kerana nelayan memberi kebaikan kepada orang lain melalui hasil tangkapan ikan dia. Ya. Doktor memberi kebaikan pada orang lain melalui rawatan, melalui pemeriksaan, bagaimana nak menghadapi dan mengubat penyakit dan sebagainya. Jadi setiap kita adalah menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah. Jangan kita bekerja semata-mata untuk makan gaji. Jangan semata-mata bekerja untuk cari makan. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Profesor Hamka.
Sekiranya kamu bekerja hanya untuk mencari makan, apa bezanya kamu dengan babi dan kera di hutan, ya? Maksudnya mereka keluar kerja, haiwan-haiwan ni keluar untuk cari makan daripada sarang mereka, ya, mungkin daripada reban mereka daripada kandang, kita keluar daripada rumah kita, daripada villa kita, daripada banglo kita, tapi tujuannya sama, cari makan juga, ya. Jadi kita nak jadi hamba Allah yang baik dan juga menjadi khalifah yang muslih ataupun memberi kebaikan, jelas, ya. Jadi bila kita lihat macam ni, ya, kita rasa seronok menjadi seorang Islam. Sebab dalam Islam itu ketaatan bukan saja ada di surau ataupun di masjid, ya, tetapi ketaatan itu dalam kerja buat kita, dalam semua perkara yang kita laksanakan ada. Sebab tu dia katakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata setiap inci muka bumi ini adalah tanah yang subur untuk menabur benih pahala. Kita boleh dapat pahala bukan saja di surau, bukan di masjid, tetapi di dalam masa kita memandu kereta sekalipun, contoh, ya, kita memandu kereta dengan jiwa khalifah. Ada orang nak bagi laluan, oh itu kebaikan, kita pun bagi laluan, ya. Kita tidak akan memotong secara sembrono, contoh, ya, kerana kita tahu khalifah itu memberi kebaikan pada orang lain. Di atas jalan raya pun kita dapat memberi kebaikan pada orang lain, ya, dan itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Indah, ya, kalau kita lihat apabila kita menjadi seorang Islam dengan sebenarnya. Baik, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, bila kita laksanakan peranan sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah, inilah kita dapat memberi kebaikan. Dan apa dia yang kita dapat apabila kita memberi kebaikan? What you give, you get back. Apa yang kita beri, kita akan dapat balik. Apabila kita memberi kebaikan, kebaikan akan datang kepada kita, ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah Al-Mulk, ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Dijadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalannya. Bukan aksaru, bukan siapa yang terbanyak amalan, tetapi yang terbaik amalannya. Jadi bila kita laksanakan tugas kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah, kita nak memberi kebaikan, dan kebaikan yang kita beri itu ialah sebaik-baik kebaikan. Ya, ingat, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Baik, sekarang saya ingin berkongsi tentang apa yang dikatakan kebaikan hasanah. Selalu kita kata kebaikan, buat baik dan sebagainya. Baik, ini yang dalam bahasa Arab yang dikata hasanah ataupun kebaikan. Baik, hasanah ini terbagi kepada dua. Pertama, hasanah dunia. Yang kedua, hasanah akhirat. Ini kena jelas. Dan perkara ini saya akan terperinci betul insya-Allah dalam seminar Baiki Diri nanti, ya. Biar baik secara online nanti. Baik, hasanah dunia itu ialah yang dikatakan kesenangan dan ketenangan. Ya, yang kata kesenangan dan ketenangan. Terlebih dahulu saya ingin berkongsi doa yang selalu kita baca yang ada di dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya. Jadi rupa-rupanya kebaikan tu ada tiga, ya. Pertama, kebaikan di dunia. Yang kedua, kebaikan di hari akhirat, ya. Dan yang ketiga, kebaikan yang ultimate, yang memang yang menjadi ultimate goal kita, iaitu kebaikan bebas daripada api neraka, artinya masuk ke dalam syurga. Baik, saya terangkan dulu tentang hasanah dunia. Hasanah dunia ini terbagi kepada dua, iaitu yang dikatakan kesenangan, yang kedua ketenangan. Sekali lagi saya ulang, ya. Hasanah dunia itu ialah kesenangan, yang kedua ketenangan. Apa dia kesenangan? Kesenangan ialah kuantiti harta kita yang kita dapat secara halalan, thayyiban dan barakah. Ini, ya. Jadi kalau di dunia ini kita dapat rezeki kita, ya, halal dan juga thayyiban yang baik, kemudian yang berkat, subhanallah, kita dapat yang dikatakan kuantiti harta. Yang inilah yang dikatakan hidup kita jadi senang, ya. Sebab itu Rasulullah SAW menegaskan bahawa antara kebahagiaan seorang Islam itu ialah apabila ada rumah yang lapang dan kenderaan yang baik, ya. Kita tidak menolak
keperluan fizikal dan material, sebab kita manusia bukan malaikat. Kita perlukan suatu yang jasad kita perlukan. Kita perlu bergerak, kita perlukan rumah, kita perlukan ubat kalau sakit. Ini yang dikatakan hasanah dunia, kesenangan. Tetapi bukan sebarang kesenangan. Setengah orang yang dikatakan senang, okey nak kereta, okey nak rumah, okey nak pakaian, tetapi tak kira yang halal, yang taib, yang berakah, tak ada. Jadi kita tidak. Kita nak semua itu, tetapi secara halal. Yang kita nak semua itu, tetapi dengan taiban. Kita nak semua itu, tetapi penuh dengan keberkatan. Ini pertama. Yang kedua, yang dikatakan ketenangan. Serenity of soul. Yang dikatakan ketenangan itu, kalau kesenangan ialah kuantiti harta, tetapi ketenangan ialah kualiti jiwa kita. Kualiti jiwa. Kita nak hidup di dunia nak apa? Nak tenang. Apa gunanya senang tapi tak tenang? Betul, ya? Jadi, kalau senang yang berkaitan dengan fizikal dan material, tapi tenang ialah apabila hati kita dekat dengan Allah. Ini yang penting, ya. Subhanallah, apabila kita dapat ketenangan, ini yang dikatakan, dia kata qalbun salim. Qalbun salim ini akan memberikan kita kepada satu syurga yang ada di dunia, yang ahli-ahli sufi mengatakan ini yang dikatakan al-jannatul ajilah, syurga yang disegerakan, qalbun salim. Subhanallah, dalam bila kita menikmati ketenangan di dunia ini, subhanallah, kita akan dapat kekuatan. Dunia ini penuh cabaran, ya. Sebab itu kita tak salah minta hidup yang mudah, tapi lebih baik minta hati yang tabah, ya. Dan hati yang tabah ialah hati yang dekat dengan Allah, ya. Hati yang apabila dia merintih di hadapan Allah, dia tak kata ya Allah aku ada masalah yang besar, tetapi dia merintih, dia berkatakan ya Allah engkau lebih besar daripada masalah aku. Jadi God is bigger than your problems. Jadi ini menyebabkan kita akan tenang menghadapi ujian, ya. Walaupun memanglah sebagai manusia kacau juga jiwa kita, ya, terganggu juga jiwa kita, tetapi kita dapat sabar, ya, dapat sabar kerana ada sifat-sifat mahmudah, ada sabar, ada redha, ya, dan yang paling penting, ya, kita tidak syirik dalam kehidupan ini, ya, tidak syirik, menduakan Tuhan. Kadang-kadang memanglah itikad kita ahli sunnah wal jamaah, tetapi dalam menghadapi kehidupan kadang-kadang jadi jabariyah, jadi kadang-kadang jadi qadariyah, kadang-kadang kita bertuhankan akal kita, kadang-kadang kita bersandarkan kepada makhluk. Subhanallah, sama ada syirik khafi ataupun syirik jali, ya. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi dalam ibadah kita, syirik jali, syirik yang besar ialah dalam akidah kita. Subhanallah, kita tidak akan tenang kalau kita tidak sandarkan segala-galanya kepada Allah, ya. Sebab apabila kita sandarkan segala-galanya kepada Allah, di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan menitipkan satu ketenangan di dalam hati kita. Apabila kita dapat nikmat, kita tidak melihat hanya nikmat, tetapi kita lihat pemberi nikmat. Dengannya kita bersyukur. Apabila kita mendapat ujian, kita tidak hanya melihat ujian musibah itu, tetapi melihat pemberi ujian itu, iaitu Allah. Allah menguji kita walaupun dengan pahit, walaupun dengan pedih, walaupun dengan sakit, tetapi dengan diiringi oleh kasih sayangnya. Jadi kalau kita misal kata diuji dengan Allah dalam keadaan kita kenal dengan Allah, lebih-lebih lagi cinta kepada Allah, subhanallah, ujian itu pedih, sakit, tetapi tidaklah menyebabkan kita hilang punca ataupun kita kita huru-hara dalam kehidupan kita. Tak. Ada tempat kita sandarkan. Ada pelabuhan ataupun dermaga yang memberi satu ketenangan jiwa, iaitu kita tambatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dikatakan akidah. Akidah itu adalah simpulan. Kita simpulkan segala-galanya pada kekuatan Allah. Baik, sebab itu bila hati kita ada ketenangan, ini yang dikatakan hati emas. Ya, hati emas, iaitu hati yang tidak syirik, ada iman, akidah kukuh, hati yang ada sifat mahmudah, tidak dibelenggu oleh sifat-sifat mazmumah. Baik, antara ketenangan dan kesenangan, dua-dua penting, tetapi ketenangan lebih penting daripada kesenangan. Sekali lagi saya tegaskan, antara kesenangan dan ketenangan, dua-dua penting, tetapi ketenangan lebih penting daripada kesenangan. Kerana apa? Kalaulah kita kurang sikit di sudut senang, tapi tenang ni lebih. Tenang ni boleh cover balik, boleh menampung kekurangan dalam kesenangan. Contoh, rumah kita tak besar, rumah kita tak lapang, kenderaan kita tak baik, tetapi hati kita tenang.
Jadi bila hati kita tenang, insya-Allah rumah yang sempit tu jadi lapang. Ya, ini yang katakan ya, tidak ada perjalanan yang panjang sekiranya kita lalui dengan orang yang tersayang. Maksudnya kalau kita ada kasih sayang dalam kehidupan kita, walaupun susah payah dalam kehidupan bentuk fizikal dan material, kita dapat. Jadi ingat ya, ketenangan dapat menampung kekurangan kesenangan. Tetapi sebaliknya, kesenangan tidak boleh menampung kekurangan ketenangan. Okey, kita nak tenang hati, buat rumah besar-besar. Nak tenangkan hati, kenderaan yang mahal-mahal, tak boleh. Sebab itu dalam hidup dua-dua penting, tetapi utamakanlah ketenangan berbanding dengan kesenangan. Baik, itu dia kata hasanah dunia. Baik, sekarang hasanah akhirat. Subhanallah, hasanah akhirat ini ialah dua, iaitu keampunan Allah hingga kita mendapat rahmatnya. Itu yang pertama ya, keampunan Allah. Sebab itu saya pernah dapat nasihat daripada Ustaz Mahathir Haji Joel, jangan lupa dia kata untuk minta kepada Allah supaya dihisap, tidak dihisap, supaya masuk syurga tanpa hisap, minta mati dalam husnul khatimah. Dua permintaan tu kena selalu ada ya. Kerana apabila kita mati dalam husnul khatimah ya, insya-Allah kita akan dapat keampunan Allah, dan bila ada dapat keampunan Allah, kita dapat rahmat daripada Allah. Dan apabila kita dapat rahmat Allah, berlaku yang kedua, iaitu kita masuk syurga. Ya. Itulah yang kita nak dalam kehidupan ini. Kita asal daripada syurga, nak kembali kepada syurga. Ya. Kan nenda kita Siti Hawa AS dan datuk kita Nabi Adam AS asal daripada syurga, betul. Jadi perjalanan kita yang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu nak daripada syurga, nak pergi ke syurga balik. Jadi itulah hasanah akhirat kita. Inilah yang utama sekali, yang tinggi. Sebab akhirat itu insya-Allah ya adalah tujuan kita. Sebab tu dia katakan al-jannatul ghayatuna, ya, syurga itu adalah ghayah kita, tamat kita ya. Sebab tu dikatakan kalau seorang tu menderita di dunia, kemudian dia dapat sedikit saja nikmat syurga, dia tak akan kenang lagi penderitaan yang banyak di dunia yang selama dia hidup bila dapat sedikit nikmat syurga. Tetapi kalau dia penuh dengan kemewahan, dengan kesenangan di dunia ini, tapi kena sekali azab neraka, dia terlupa langsung ya semua nikmat-nikmat ini. Jadi kita kena jadikan yang dikatakan syurga ini adalah matlamat kita. Jadi hiduplah di dunia ya, tetapi jadikan dunia ini sebagai ladang untuk kita insya-Allah sampai ke syurga. Ya, sebab itu dikatakan selalu oleh ungkapan yang bijaksana, dia kata dunia ini penting. Dunia ini penting kerana adanya hari akhirat. Dunia ini penting kerana adanya hari akhirat. Kalau tak ada hari akhirat, dunia tidak penting. Sebab dunia ini penderitaan. Manusia dilahirkan dengan tangisan, dicelahi hidupnya dengan tangisan, dan diakhiri hidupnya dengan tangisan. Betul? Ya, hidup kat dunia ni semua menguji. Dalam dunia ni sentiasa ada kekeruhan, kata Abu Dharr radhiyallahu anhu. Dalam dunia ni semua ada kekeruhan. Apa saja. Kalau makan ada kenyang, bila kenyang sakit perut sikit, ya. Kalau kita tidur terlalu banyak ataupun tidur terlalu kurang, ada sakit. Semua, ya. Tetapi akhirat itulah yang kekal abadi, nikmat yang tinggi, yang tidak ada nilai. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih utama, ya. Baik. Sekarang kita dah tahu kenapa kita perlu jadi baik, ya. Tadi siapa kita perlu jadi baik. Kemudian yang kedua yang dikatakan kenapa kita perlu jadi baik. Sekarang yang ketiga, masih bersama saya insya-Allah ya, iaitu bagaimana kita nak jadi baik. Ini soalan ya, ini bagaimana. Ya, sebab kalau kita tahu siapa orang yang baik, kita tahu kenapa kita perlu jadi baik, tapi tak ada jalan, kita takkan sampai. Jadi tujuan dah nampak, tapi kalau jalan tak nampak, tak boleh. Ya. Baik, sekarang bagaimana kita nak menjadi baik, ya. Baik, semuanya bermula daripada dalam. Semuanya bermula daripada dalam, inside out. Bukan dari luar ke dalam, daripada luar ke dalam, sebenarnya dari dalam keluar. Ya, jadi ini penting. Baik, sebelum saya terangkan bagaimana, saya ingin tegaskan bahawa perkongsian saya pada kali ini adalah saya katakan roadmap. Roadmap inilah kerangka besar ataupun peta yang mengandungi kaedah-kaedah, perancangan-perancangan yang mana
dia tidak bercanggah dengan apa yang anda belajar dalam kitab-kitab, kitab-kitab yang diajar oleh guru-guru kita, yang syekh-syekh kita. Contohnya, kita belajar tauhid, kita tahu ini dalam ibadah apa tadi? Ibadah asas. Kita belajar muamalat tentang solat, kita tahu ini dalam ibadah asas bab rukun Islam. Jadi artinya bila kita belajar nanti di surau-surau ataupun di masjid ataupun di mana saja, belajar ilmu tajwid, kita tahu peranan ilmu tajwid tu di dalam kerangka yang besar bagaimana nak jadi baik. Artinya kita ada satu big picture. Jadi ini penting. Sebab tu saya tidak memperincikan satu-satu, tetapi bila anda pergi ke guru-guru untuk belajar tentang zikir dan wirid contoh, mengenal Allah contoh, kemudian tentang Syama'il Muhammadiyah, semua kita tahu, ini di sini letaknya, ini di sini letaknya. Jadi kita akan tahu bahawa kita sedang terpandu ke arah satu kerangka besar yang mana insya-Allah kita akan lebih bersemangat lagi. Tapi kadang-kadang saya lihat ada orang yang memperincikan satu persatu, dia tidak nampak big picture. Jadi dia tidak tahu apa hubungan apa yang dia belajar tu dengan suatu kehidupan ruang lingkup yang lebih besar. Baik, saya teruskan bagaimana nak jadi baik. Saya katakan tadi bermula daripada dalam. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah tidak mengubah nasib atau keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka, apa yang ada pada diri kita. Selalunya diterjemahkan begini, Allah tidak mengubah nasib satu kaum hingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Tapi saya nak berpandukan kepada ulama-ulama yang lebih beradab. Dia kata Allah tidak mengubah nasib atau keadaan suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apa yang ada pada diri mereka ni dua. Manusia ni ada dua, ya. Satu, dia punya hardware, jasad dia. Yang kedua, dia punya software, roh dia. Jadi bila dikatakan ma bi anfusim, para ulama lebih menekankan kepada roh, kepada soal dalaman. Ya, ini sesuai lah bila kita kata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah fa iza salahat salahat sairul jasad, fa iza fasada sairul jasad, ala wahya qalbu. Ya, dalam sesungguhnya dalam tubuh Bani Adam itu, anak Adam itu ada seketul daging, yang mana baik daging itu baik seluruh badan ataupun jasad, panca inderanya semua jadi baik. Tapi kalau jahat, sebaliknya, ala wahya qalbu. Betul lah. Jadi kalau kita nak ubah perlakuan kita, tangan kita yang melakukan kejahatan, mata kita yang melihat dosa, telinga kita yang mendengar maksiat, kemudian panca indera kita yang melakukan kemungkaran, tidak boleh diubah kecuali kita mengubah rajanya, iaitu hati kita. Ya, inilah yang maksudkan la yughayyiru ma biqaumin tadi. Tidak, Allah tidak ubah nasib satu kaum atau keadaan satu kaum. Artinya berubah soal dalaman. Sebab itu saudara-saudari yang dikasih sekalian, selalu diungkapkan oleh orang yang bijaksana. Dia kata apa, ya? Kalau nak ubah dunia, ubah manusia. Tapi kalau nak ubah manusia, kena ubah hatinya. Jadi sekarang kalau kita tengok roh itu, ya, saya tidak mahu membawa perbincangan roh yang besar-besar ataupun dalam tahap wacana intelektual yang begitu ilmiah sifatnya, seperti mana pembahagian yang dikatakan oleh Imam Ghazali, roh tu hakikatnya satu juga, ya, yang dikata nafs, yang dikata akal, yang dikatakan hati dan sebagainya. Tetapi cukup saya katakan begini, ya, yang dikatakan dalaman itu tiga je unsur yang dikata nak ubah dalaman atau roh itu. Yang pertama, kena ubah hati, iaitu raja dalam kerajaan diri. Yang kedua, kena ubah akal, iaitu bendahara ataupun penasihat yang memberi nasihat-nasihat yang baik pada rajanya, itu hati. Dan yang ketiga, nafsu. Nafsu ni penjahat yang ada dalam diri kita sendiri yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi hati sebagai raja, ya, akal sebagai bendahara, dan nafsu sebagai penjahat. Tiga ni yang kita nak ubah, ya, supaya rajanya jadi baik dengan penasihat yang baik dan dapat menundukkan penjahat yang memberi input-input kejahatan. Sebab nafsu ni dia punya sifatnya inilah, inna nafsa la amaratum bisu. Sungguhnya nafsu ini sentiasa mengajak kepada kejahatan.
akal ini adalah pelita bagi hati. Dia bagi penangan bagi hati. Dan hati adalah raja yang berkuasa. Jadi kalau raja sudah mengikut penasihat yang baik, dia jadi baik. Tetapi kalau raja nanti dia mengikut nafsu, maka akan lahir kejahatan. Jadi tiga-tiga kita nak ubah. Jadi dalam bahasa yang mudah begini pertama kita kena tackle akal. Tackle akal dengan beri ilmu supaya tahu. Yang kedua kita nak tackle hati dengan tarbiyah, dengan didikan supaya mahu. Dan yang ketiga kita nak tundukkan, nak mujahadah, nak berperang dengan hawa nafsu supaya mampu. Jadi untuk jadi baik mesti tahu, mahu dan mampu. Ketiga-tiga ni baik. Sebab itu kita perlukan pengetahuan. Yang pertama pengetahuan. Sebab itu dengan kalau kita lihat di dalam tanjakan 7 ataupun gunung 7 yang nak menjadi seorang hamba kepada Allah dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali menegaskan bahawa tanjak yang pertama ataupun fasa yang pertama ialah fasa ilmu. Jadi ilmu ni kena tahu, dan ilmu yang khusus untuk membaiki diri ni ialah ilmu bukan akli tetapi nakli. Ilmu tentang keimanan. Nanti kalau saya akan bincangkan ilmu tentang keimanan, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang mujahadah, ilmu tentang zikrullah. Yang ini adalah kita tahu. Tak cukup kita tahu, akal kita tahu, tetapi mesti sampai ke peringkat yang kedua, iaitu hati kita. Sebab itu kadang-kadang kita ada pengetahuan tapi tak ada kemahuan. Biasa kan tengok dulu kawan-kawan kita, termasuk kita sendiri sekarang, masa ambil SPM dulu, ambil pengetahuan agama Islam A1, tapi tak solat. Sebab ada pengetahuan agama Islam, bukan ada kemahuan beragama Islam. Sebab ilmu agama diajar sebatas otak kiri, bukan masuk meresap ke dalam hati. Ini yang perlukan tarbiyah. Dia beza mu'alim dengan murabbi. Mu'alim memindah ilmu dari kepala ke kepala, tetapi murabbi atau syekh dia beza. Dia memindahkan ilmu ke dalam hati, dari hati ke hati, melalui tarbiyahnya, melalui zikrullahnya, melalui hubungan-hubungan kerohanian yang dapat mendidik muridnya supaya murid itu mahu melaksanakan syariat. Ini tak cukup mu'alim, kita perlu murabbi. Tak cukup pengetahuan, tetapi kita mesti ada kemahuan. Tak cukup diajar, tetapi kita mesti diajak untuk melakukan kebaikan. Ini yang dikatakan peringkat kedua, iaitu dikatakan mahu. Tapi dah mahu dah kadang, kita dah berubah. Tetapi balik, U-turn. Bukan U-turn ke arah kebaikan, U-turn balik asal balik. Hijrah kita kalah. Jadi kita kembali ke asal. Kenapa? Kita tak tackle nafsu. Nafsu ini mesti ditackle dengan tadi pertama ilmu, yang kedua tarbiyah, yang ketiga ni dengan mujahadah dan riyadah. Mujahadah ni kena lawan dengan hawa nafsu, susah. Kena sakit. Jadi bila kita nak jadi baik ni, yang ramai yang gagal, termasuk kita lah, kadang-kadang saya sendiri bila kita berdepan dengan nafsu ni, kita berperang dengan diri kita sendiri. Musuh nafsu ni dia tidak boleh dibunuh kerana dia sebahagian kita. Kita perlukan dia. Tetapi nafsu ni adalah musuh diri kita sendiri, bukan musuh dalam selimut, lebih lagi dalam hati kita. Jadi ini payah. Sebab itu nafsu ini perlu kita mujahadah betul-betul. Lawan, perit, memang sakit. Sebab itu nak jadi baik bukan mudah, sebab dia ada nafsu pada kita. Contoh, saya buat contoh halaman rumah kita, katalah kita ada halaman rumah, ada tanah lah sikit, kita biarkan aja. Saya nak tanya, tumbuh sawi ke, tumbuh keledek ke, tumbuh lalang? Tak mungkin tumbuh tiba-tiba keledek je yang tumbuh. Seronok lah. Tak ada, dia akan tumbuh lalang. Apa maksudnya? Kalau hati kita ni dibiarkan saja, tanpa ilmu, tanpa tarbiyah, tanpa didikan seorang syekh dan sebagainya, ataupun guru, maka yang akan tumbuh ialah benih kejahatan. Itu satu. Jadi hati kalau dibiarkan, dia tak akan jadi baik, tetapi dia akan jadi sebaliknya. Baik, sekarang saya tanya lagi. Kalau kita tanam, contoh kita tanam sayur, tumbuh tak lalang, ataupun tumbuh tak rumput-rumput yang kita tak perlukan? Tumbuh. Dalam kita menanam benih kebaikan,
ada juga kejahatan yang tumbuh sama. Tapi kalau kita tanam, tak ada orang tanam lalang tapi kalau lalang ada tumbuh sayur, tak ada Jadi ini menunjukkan perjuangan kita perlu lawan hawa nafsu ni perlukan yang dikatakan mujahadah. Itu diri kita. Mujahadah ni perlu dipimpin. Dia kata riadah, latihan melawan hawa nafsu Jadi kalau kita ada guru-guru yang mursyid, dia akan bagi wirid pada kita, zikir pada kita, dia akan bagi tahu, oh kamu ni dalam keadaan begini. Jadi kamu punya sifat mazmumah marah kamu ni kena buat begini. Kamu ni sifat mazmumah kamu hasad ini tak boleh tengok orang lain dapat nikmat. Kemudian akan cuba menghilangkan nikmat itu dengan lisan dan perbuatan. Okey, jadi ubat kamu macam ni. Subhanallah, guru-guru ni yang dalam memimpin rohani kita. Ini kata perlukan riadah. Jadi ini perlukan panduan. Kalau kita berjalan di dunia pun ikut ways, ikut seorang yang boleh jalan, yang tahu jalan. Tapi kalau jalan ke akhirat, mana ways kita? Jadi kita perlukan huda, Al-Quran dan Sunnah, dan juga kita perlukan pembimbing rohani kita. Ini yang dikatakan nafsu. Baik, kemudian baik syarat-syarat ni 3 elemen dalaman ni dia perlukan, saya sentuhkan sikit. Dia perlukan istiqamah, dia perlukan bi'ah solehah, keadaan yang baik. Jadi kalau kita nak jadi baik ni, pertama nak kita konsisten nak jadi baik, konsisten, istiqamah. Sebab tu istiqamah tu nilainya lebih tinggi daripada karamah. Jadi nak istiqamah ni macam mana? Ada syaratnya dengar Kalau kita nak istiqamah untuk jadi baik, yang pertama kita kena berada di bi'ah yang solehah. Kena duduk sekitar yang baik, persekitaran yang baik. Sebab itu yang dalam hadis yang kata seorang tu yang telah membunuh 100 orang tu, bila ditanya boleh tak saya jadi baik? Jadi alim ulama yang mendapat soalan itu, dia kata kamu boleh jadi baik, tapi kamu kena pergi ke satu tempat yang di sanalah kamu akan boleh jadi baik. Kenapa? Bila ada hijrah yang dikatakan hijrah makani. Sebab kadang-kadang hijrah makani, hijrah tempat, perlu untuk kita membuat satu perubahan hijrah maknawi, hijrah hati. Jadi kalau tempat tu penuh dengan maksiat, penuh dengan kemungkaran, hijrahlah tempat yang lebih baik. Ini penting untuk kita tempuh bi'ah solehah. Yang kedua, kita perlukan guru yang mursyid. Saya katakan tadi, guru yang mursyid ni penting. Baik, yang ketiga, kita perlukan sahabat yang sehaluan. Yang mana kalau kita lupa dia mengingatkan, kalau kita ingat dia membantu kita. Ini sahabat yang satu geng lah. Yang dia kata bukan wrong gang wrong gang tahu Yang sahabat yang bila kita nak buat baik dia perlinya. Dia yang dia bagi tahu sekarang. Nampaknya sejak ikut seminar baiki diri ni nampak nak jadi ustaz pula. Aku tahulah kamu tu hangat-hangat tak ayam. Awal-awal lagi dia dah diskredit kita kadang-kadang sahabat-sahabat ni. Dia tidak membantu kita. Jadi ubah sahabat kita, insya-Allah kita boleh ubah tahap penghayatan kita pada agama. Sebab agama seorang dilihat pada sahabatnya. Itu mafhum hadis Baik. Kemudian kita ada program-program yang berterusan. Nak istiqamah ni ada program. Hari ni program mengaji, hari ni program fardu ain, hari ni program berkitab, hari ni ceramah umum, hari ni kita membaca, hari ni diskusi Al-Quran. Subhanallah. Kita sibukkan dengan program-program yang baik. Kita bukan baik lagi. Tapi ingat pesan ulama, dia kata apa? Sibukkan dengan ibadat sehingga kamu penat untuk melakukan maksiat. Sibukkan kita dengan ibadat supaya kita penat untuk melakukan maksiat. Maksiat tu masih lagi ada keinginan, ada temptation lagi, ada godaan. Tetapi oleh kerana kita dah isi semua dengan program kebaikan, kawan kita dah baik, suasana dah baik. Contohnya senang je. Kalau kita pergi ke Mekah contoh, kita Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kita duduk seorang, nak menung-menung dalam masjid tu, tengok orang kanan tengah solat, tengah kiri tengah zikir, tengok ke depan orang sedang tawaf, betul? Tengok atas semua buat baik. Takkanlah kita tega terus degil untuk tak melakukan kebaikan. Kurang-kurangnya kita pun malu, istighfarlah dan sebagainya. Begitulah. Jadi suasana yang baik ni ada. Orang yang baik itu sentiasa ada. Saya teringat apa yang dikatakan dalam satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, tetapi bukan Al-Hikam. Dia kata begini, di dunia ini ada orang yang baik. Kalau kamu benar-benar mencarinya, kamu akan berjumpa. Itu. Dunia ni ada orang yang baik ni, orang-orang yang baik, sahabat yang baik, mursyid yang baik. Kalau kamu benar-benar mencarinya, kamu akan ditemu. Majadah wajadah. Ataupun kalau dalam motivasi sekarang selalu dikatakan, kalau kamu tidak kamu
tidak dapat mencari orang yang baik, kamu yang jadi baik. Jadi itu juga kita boleh ambil sebagai panduan. Baik, sedikit masa lagi, lebih kurang 10 ataupun 15 minit lagi. Baik, apa yang perlu dimasukkan ke dalam hati kita? Ni ya. Apa elemen yang perlu dimasukkan untuk kita jadi baik ni? Dalam hati kita tadi yang kita kata hati ni raja, ya, kemudian akal ni bendahara, nafsu ni penjahat, kemudian kita perlukan suasana-suasana yang ya tadi bi'ah solehah, program-program yang baik dan sebagainya. Baik, apa sebenarnya yang kita nak masuk ke dalam hati? 3 je. Ya, yang kita nak masuk ke dalam hati kita ni 3 untuk kita jadi baik. Ya, iaitu pertama, keyakinan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan kita kepada hari akhirat. Ya, sense of the end. Keyakinan kita pada hari akhirat. Dan yang ketiga, kasih sayang sesama manusia. 3 je. Pertama, ya, keyakinan kepada Allah. Yang kedua, keyakinan pada hari akhirat. Dan yang ketiga ialah kasih sayang sama manusia. Nombor 1, nombor 2 itu dikatakan iman. Iman itu apa? Keyakinan pada Allah, hari akhirat dan rukun iman yang lain. Ya. Dan yang kedua adalah ukhuwah. Jadi rupa-rupanya yang nak dimasukkan ke dalam hati, nak dimasukkan ke dalam akal dan nak dimasukkan untuk didik hawa nafsu ialah iman dan ukhuwah je. Dari bila ada iman, inilah yang dikatakan, bila ada ukhuwah, inilah yang dikatakan hati kita, dalaman kita sudah bersedia untuk jadi baik. Ini yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya selama 13 tahun di peringkat Mekah, kemudian disambung seterusnya ke peringkat Madinah. Ya, pertama, ayat-ayat Quran yang turun di peringkat Mekah, Makiyah, surah Makiyah, ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau diteliti, ayat-ayatnya pendek-pendek dan ada ritma yang tersendiri. Ya, ada ritma ataupun ada ujungnya tu indah-indah, ya, dan sebagainya. Ya, baik. Apa isi ya ayuhan nas ni? Semuanya tauhid. Keyakinan kepada Allah, sifat Allah, maha besarnya Allah, bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana syurga dan neraka, soal-soal ghaibiyat dan sam'iyat. Yang kedua ialah soal kerasulan. Ya, ini soal-soal keimanan. Jadi masuk. Jadi apabila tarbiyah rohiyah ataupun tarbiyah hati ni dengan ilmu tadi yang bermula daripada Iqra'. Kalau kita tengok Iqra' terus bismi rabbikal ladzi khalaq, terus pergi kepada tauhid. Bacalah. Tetapi jangan sembarang baca, tapi bacalah dengan nama Tuhanmu. Ini tauhid yang menjadikan yang sebagainya. Ini tauhid. Jadi bila ada tauhid masuk ke dalam hati, baik tengok ya. Tauhid masuk ke dalam hati Sayyidina Abu Bakar. Ma waqara fi qalbi. Apa yang lebih pada Abu Bakar As-Siddiq ialah apa yang ada di hati. Kemudian tauhid juga masuk ke dalam hati Sayyidina Bilal. Baik. Sayyidina Abu Bakar yang Quraisy, bangsawan. Sayyidina Bilal marhain ataupun hamba abdi. Dengan masuknya iman dalam hati Sayyidina Abu Bakar dan iman masuk dalam hati Sayyidina Bilal, keduanya bersaudara. Itu yang dikatakan ukhuwah. Jadi kita lihat iman dan ukhuwah diperkukuhkan di peringkat Mekah. Jadi bila ada cinta kepada Allah, intim dengan makhluk tu akan datang dengan sendirinya. Jadi tak ada dalam ajaran Islam kalau orang tu akrab dengan Allah, dia renggang dengan manusia. Tak ada. Secara automatik. Kalau seorang tu cinta pada Allah, dia mesti cinta kepada makhluk Allah. Ya, ini penting. Jadi ini yang masuk ke dalam hati kita. Jadi kita tidak boleh tak faham kalau mesti ada satu yang salah. Kalau seorang tu makin kuat solat tetapi makin kuat mengumpat, mesti ada satu yang salah. Ya, seorang tu pergi haji tapi angkuh, mesti ada satu yang salah. Ya, tetapi dalam Islam kalau seorang tu memang imannya tinggi, makin ukhuwahnya pun makin tinggi. Ini yang dibuktikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila berlaku hijrah, ya, ukhuwah tu dah ada, dia persaudarakan boleh kemudian antara apa dia? Suku Aus dan Khazraj. Ya. Subhanallah. Orang Arab yang berperang sama sendiri, saudara sama sendiri, bila masuk iman, ukhuwah tu akan menguatkan. Baik, kita kenapa saya gunakan yakin? Saya tak gunakan percaya. Percaya kepada Allah, saya tak gunakan begitu. Yakin kepada Allah. Sebab ada beza antara yakin dan percaya. Yang sekarang ni kalau kita tengok dalam keadaan umat Islam, kalau saya katakan yakin kepada Allah, semua yakin kepada Allah.
Semua kalau kita kata yakin, tidak. Hanya percaya kepada Allah. Ya, yakin itu di hati. Sehingga menimbulkan rasa. Tapi percaya itu di akal, hanya menimbulkan fikir. Contoh ya, apa yang kita rasa, apa yang kita fikir berbeza impak dia. Contoh ya, semua orang tahu as-salatu khairu minan naum. Dah fikir dah, solat memang lebih baik daripada tidur. Tetapi berapa ramai orang yang solat subuh? Majoriti umat Islam. Ya, ini satu pahit, tetapi kita kata kena bagi tahu juga walaupun pahit, sebab kita kena menerima kenyataan baru kita boleh buat perubahan. Kalau kita ada deny sindrom penafian, sampai bila kita tak berubah? Ramai yang tak solat. Kalau tanya, tahu tak solat lebih baik daripada tidur? Tahu. Tetapi kenapa tak bangun? Kerana tak rasa solat lebih baik daripada tidur. Ini beza antara keyakinan dengan kepercayaan. Dalam Islam, kalau kita percaya rukun iman yang 6, sah dah iman kita. Tak boleh orang kata kita kafir. Tetapi hanya apabila kita yakin kepada rukun iman yang 6, baru ada kesan dalam perbuatan kita. Jadi inilah yang dikatakan tak boleh syarat sah. Iman kita sah, tetapi iman kita mesti berkesan dalam hati. Dia bezalah antara solat yang sah dengan solat yang khusyuk. Betul? Beza juga haji yang sah dengan haji yang mabrur. Ini semua soal hati. Jadi ini. Sebab itu dalam surah Al-Hujurat ayat 14 hingga 15. Al-Hujurat ayat 14 15. Saya bacakan mafhumnya lebih kurang ya. Jangan kata kamu beriman, tapi katalah kamu Islam. Oh, ada beza. Dalam kaedahnya yang kita belajar daripada para alim ulama kita, pada syekh-syekh kita, saya murid juga ya. Betulkan kalau tersilap, dia kata kalau iman dan Islam disebut di ayat yang berbeza, dia sama. Pengertian dia sama. Tapi kalau iman dan Islam disebut dalam satu ayat, dia mempunyai pengertian yang berbeza. Jadi dalam konteks ini, bila dikatakan, jangan kamu kata kamu beriman, tapi kena Islam, iman dan Islam berbeza. Jadi Islam itu ialah pada akal. Tetapi iman itu pada hati. Pada hati, kalau kita tengok satu ayat yang lebih menggerunkan kita, seingat saya, ayat itu berbunyi, innamal mu'minuna allazi wa iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Maksudnya apa? Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar. Tanya hati anda dan hati saya, sebut nama Allah bergetar? Tak bergetar. Kita hanya percaya. Ya, gitu. Dan apabila dibacakan ayat Allah, zadathum imana, iman mereka akan bertambah. Jadi kadang-kadang kita, contoh ya, kita pergi ke, subhanallah, ada satu trend, tak tahu, cari keberkatan tanpa keimanan, tapi baiklah juga. Masuk dalam restoran, kadang-kadang restoran tu ayat-ayat Quran ya. Kita enak je makan roti canai sambil teh lagi ya. Ayat Quran tu ada tu, tapi kita, macam mana hati kita ya? Zadathum imana ke? Ya, nama-nama Allah disebut dalam Quran tu bergetar tak hati? Subhanallah. Itu menunjukkan bahawa kita masih lagi banyak kerja untuk kita lakukan supaya iman tu masuk ke dalam hati. Jadi sebab itu untuk kita yakin ni tak cukup kita hanya belajar. Walaupun tahap pertama kita kena belajar. Contoh kita tengok dalam kitab ilmu tauhid, kita kena belajar sifat-sifat yang wajib bagi Allah ya. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu li nafsi. Kemudian dengan dalil akli, dengan dalil naklinya, alhamdulillah ya, dari sudut ini galeri ilmu yang berhad dah laksanakan banyak program-program dengan syekhuna kita, guru kita Ustaz Mahathir Haji Jul dah terangkan. Tapi kalau kita belajar saja ya, dekat situ sah iman kita ya, tetapi hanya membentuk kepercayaan. Jadi apa yang perlu diiringi selepas itu? Sebab itu dikatakan apa selepas ilmu lebih penting daripada ilmu itu sendiri. What next? Apa dia? Apa selepas ilmu? Selepas ilmu ialah, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, hendaklah kamu asah ilmu-ilmu yang kamu dapat itu melalui ibadah, kerana akan tersingkap rasa-rasa tertentu dalam hati orang yang beribadah, yang diberi faham oleh Allah, yang tidak dibuka semasa dia belajar, hanya semasa dia beramal. Jadi maksudnya dalam solat kita, bila kita solat betul-betul dengan rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi yang kita belajar dalam ilmu fiqh,
ataupun ketika kita berdepan dengan ujian, contoh dalam ujian kita kata innallaha samiul alim, Allah tu maha mendengar dalam maha mengetahui, kita sedang diuji. Waktu tu macam mana kita nak padankan ilmu tauhid tu ke dalam hati kita apabila berhadapan dengan ujian-ujian hidup. Ada orang fail. Ya. Kita belajar tentang sabar. Kita tahu sabar tu terbagi pada 3. Sabar melakukan taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar ketika ditimpa musibah. Bila kena musibah tak sabar. Kenapa? Itu hanya pengetahuan, belum masuk ke dalam hati. Untuk masuk ke dalam hati, sebab itu melalui yang dikatakan ibadah dan melalui mihnah. Ibadah itu laksanakan solat kita, baca Quran kita, sedekah kita dan sebagainya. Dan waktu itu kita sedang berlaku dalam proses ibadah tu berlaku mujahadah. Dan Allah dengan kasih sayangnya turunkan ujian-ujian. Ini dikatakan mihnah. Mihnah ini cara Allah mendidik kita. Jadi Allah nak didik kita sabar. Allah bagi kita musibah, sakit. Waktu itu bila kita sakit, sedang mengalami sakit waktu itulah kita berinteraksi hati kita dengan ilmu tauhid yang kita belajar. Ya. Kalau tidak kita belajar ilmu tauhid tebal dan sebagainya berulang-ulang kali, dapat sijil, tetapi bila kena ujian, subhanallah, kita dikata orang, kita diuji dengan kemiskinan, diuji dengan ketakutan, seperti mana surah Al-Baqarah yang kita tengok, macam wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', semua itu adalah peluang kita sedang dididik oleh Allah. Sebab tu dunia ini bukan tempat kita dihina, bukan tempat kita diseksa, tetapi dunia ini adalah tempat kita dididik oleh Allah melalui ujian-ujian. Jadi apabila kita dapat melalui tadi belajar, kemudian dengan beramal, dengan istiqamah, dengan mujahadah dan sebagainya, mihnah tadi, barulah masuk yakin ke dalam hati. Yang ini perlukan kasih sayang. Perlu ada cara yang memasukkan ketiga-tiga elemen itu. Kedua, saya belum sebut yang ketiga, yang dikata elemen tauhid yang tadi, yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhirat, masuk ke dalam hati tu. Para ulama' dia kata begini, hati manusia ni macam satu bekas yang mempunyai satu bukaan yang kecil, yang halus. Satu botol, kata macam satu botol, tetapi mulut botol tu betul kecil dan halus. Bila kita nak masukkan sesuatu ke dalam botol tu, naklah dituang dengan perlahan, dengan perlu penuh perhatian, dengan penuh perhatian, dengan kasih sayang, barulah masuk dalam tu. Sebab itu pendidikan kita, dakwah kita, pengajaran kita, terasnya mesti kasih sayang. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan dua elemen ini dengan kasih sayang. Kalaulah dua elemen ini nak diasak, dipasak dengan kasar, dengan gopoh, maka tidak akan berjaya. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kejahilan dan kedegilan dengan senjata. Senjata itu bernama kasih sayang. Ini penting. Jadi sebab itu rumusannya, yakin dalam hati dan melahirkan rasa dan tindakan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sebagai satu pembukaan saja, peringkat awal bagaimana kita akan perincikan lagi dalam seminar Baiki Diri secara online nanti. InsyaAllah izinkan kita doakan supaya anda sihat, saya sihat juga, untuk kita berkongsi pada masa akan datang. Saya dah terangkan tadi keyakinan kepada Allah dan keyakinan pada hari akhirat. Dan yang ketiga tak sempat saya bacakan, saya tak sempat uraikan, iaitu kasih sayang dengan manusia. Jadi hari ini kalau kita tengok kenapa manusia berperang dengan manusia lain, sebab tak ada kasih sayang. Betul? Kenapa rasuah berlaku? Rasuah berlaku kerana adanya NGO, need, greedy dan opportunity. Need adalah keinginan, greedy, ketamakan, opportunity, peluang. Kenapa kita grab ataupun kita ambil rasuah ni? Kerana tak ada kasih sayang. Sebab bila kita mengambil rasuah, ada orang yang akan tertindas. Betul? Kenapa kita tak ada kasih sayang? Kembalilah kepada soal, kita tak ada iman kepada Allah dan kita tidak ada iman kepada hari akhirat. Betul? Hanya apabila ada iman, baru ada kasih sayang. Dan bila ada iman dan kasih sayang, baru kita boleh melakukan kebaikan walaupun kita tidak diberi terima kasih, walaupun tidak ada penghargaan. Dan dengan iman dan kasih sayang, kita boleh meninggalkan kejahatan walaupun ada peluang untuk kita melepaskan diri dan daripada undang-undang manusia. Kita takut ada
pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kena di dunia, masih kena di hari akhirat, insya-Allah. Saudara-saudari yang dikasihi, ampun maaf daripada saya. Bukan sekiranya ada, tapi pasti ada kelemahan dan kekurangan. Tolong maafkan saya dan tolong tegur sekiranya memang jelas perkara itu berlaku, dan sekiranya ada kebaikan, ambillah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.